Okay. Hari ni kita akan terus gerak COGM ni, kita ingatkan balik lah the basic of COGM, which is basically cost of good manufacture, di mana dalam kilang, sebab kita dalam situasi manage MA ni, kita akan kita akan produce satu benda tau. Kita as a company, kita akan produce satu benda. So COGM ni basically untuk kita compute how much kita produce dalam tahun tu. So biasanya dalam COGM ni ada beberapa account lah yang korang jangan terlepas pandang, ataupun korang kena tengok dulu. Contohnya antaranya beginning work in process dengan ending work in process. Ini beginning work in process dan work in process ni is basically benda yang korang tengah buat yang tak siap daripada tempoh yang sebelum tu. Itu antara benda yang korang kena ingat lah. And then korang kena mana after more from complete. And then lepas dapat COGM tu, korang akan guna untuk dapatkan dalam korang punya cost of good. Korang akan cari korang punya profit, gross profit, untung kasar korang, ataupun ataupun rugi kasar korang lah. So COGM ni step by stepnya dia lebih kurang macam kalau dia lebih kurang macam account perdagangan. Dia akan ada bahan-bahan. Dalam COGM kita kena ingat 3 benda kan. Direct material, direct labor dengan manufacturing overhead. So 3 benda ni tambah-tambah semua kita akan dapat kita punya COGM. So ingat tu je. And so tu je kot. So aku harap korang boleh buka latihan yang tulis for furniture tu. And dari situ kita akan buat sama-sama lah apa yang kita perlu potong, apa yang kita perlu cari semuanya. Ada lah latihan tu. Jadi korang dah buka latihan ni kan. So untuk latihan ni, first one of the tips obviously bila kita nak buat COGM ni, first kita label which one untuk setiap item yang ada dalam soalan tu, kita label dulu. Sama ada dia manufacturing overhead ke, direct material ke, ataupun dia direct labor ke. So kita label dulu. So untuk soalan ni, kita go through one by one. First, depreciation of factory machine. So obviously depreciation of factory machine ni material overhead, sebab dia tak terlibat secara direct dengan pembuatan tu, tapi dia effect. So depreciation of factory machinery, ya Allah, is our punya material overhead, MOH kita. And then purchase of raw material ni, kita akan sebabkan raw material obviously direct material. So ni akan masuk dalam DM kita. Direct labor, DL tak payah. And then indirect labor ni macam contoh macam gaji-gaji cleaner dan sebagainya lah. So direct labor ni masuk dalam manufacturing overhead. Yep. Okay. Direct labor masuk dalam manufacturing overhead, MOH kita. Lepas tu administrative expense ni kena masuk ke tak dalam kita punya COGM kita, kalau administrative expense? Kebiasaannya lah, kalau kita belajar administrative expense tu kita akan buat apa?
Perlu letak ke tak? And untuk administrative expense ni, dia hanyalah adalah untuk aku panggil ialah gangguan ataupun pengacau untuk buat korang nak letak ke tak lah was-was. So apa-apa pun untuk korang ingat COGM ni, administrative expense jangan korang masukkan dalam COGM. Administrative expense ni hanya akan masuk dalam kita punya nanti bila kita nak cari gross profit kita, nak cari net profit kita baru kita masukkan. So COGM ni hanya fokus kepada pembuatan barang tu saja. So kita gerak administrative expense ni, potong siap-siap. And then running expense ni obviously akan ada dalam kitab MOH, tapi nanti kita akan kira balik lah sebab akan ada percentage yang masuk dalam kilang and lagi beberapa persen lagi yang akan masuk ke dalam bahagian-bahagian pengurusan. So insurance expense kita pun MOH juga. And then utilities expense pun sama dengan MOH. And lastly indirect overhead, which is basically benda sama lah, which is to be cost. And lastly salary expense pun MOH juga. So kita tengok additional information dia. Additional information dia cakap, so ini semua ni korang kena take note. Raw material ini korang kena compute nanti, korang kena kira. So korang akan cari berapa banyak material yang ada untuk kita guna. Berapa banyak, how much of the material is available for us to use untuk buat produk tu. And then work in process, benda yang tengah in duit. And lastly finish good. Kita punya, ni dalam kita punya tu nanti. Finish good ni hanya akan pakai dalam tu apa nama dia? Finish good ni hanya akan pakai dalam COGM. COGS. COGS. Baru aku ingat. Ni COGM. COGM. And last ni COGS. Ni lah percentage yang kita cari tadi. So tadi rent expense kita. So inilah allocation expense. Factoring office berapa banyak beza. So kita kira terus siap-siap. Rent expense tadi berapa persen? Rent expense tadi 108,000. So 108,000 darab dengan 65%. Kita akan dapat berapa banyak tu? Kita akan dapat 70,200. And then insurance expense kita daripada 68,000. Kita dah 70%. Korang jangan confuse tau. Just ingat, kalau COGM ingat factory je. Takkan korang terambil office punya percentage ke apa. Sebab office baki-baki ni hanya akan guna dalam COGS. So ni, office COGS, factory COGM. So korang buat je. Sebabkan dia minta soalan ni minta COGM je. So korang fokus kat bahagian factory je. Tak payah nak memikirkan kepala anda untuk fikir bahagian office tu nanti. Sebab dia tak ada apa-apa. Kita tak buat soalan. Dia tak suruh kita buat COGS pun. Dan insurance expense kita 68,000 darab 0.7. 47,600. And then utilities expense kita 4,000 darab 80%. Which is 75,200. And then lastly salary expense kita 72,000 darab dengan 55%. Sama dengan 39,600. So bila korang dah dapat semua dah dapat number-number ni, aku harap korang just bila dah dapat semua number ni, korang jangan terlepas pandang, which is ataupun korang terlupa yang number ni korang dah tulis. Sebab kadang antara kecuaian yang akan berlaku ketika exam lah, sebab biasa exam kita akan gelabah sikit sebab nak kejar masa kan. Kita akan terlepas pandang yang kita dah buat ni, kita ambil terus balik yang kat sini. Kita ambil balik nilai-nilai kat sini. So bila kita ambil nilai kat sini, obviously kita punya jawapan salah lah. So aku harap bila korang buat kat exam ni atau buat latihan nanti, korang buat slow-slow je. Jangan nak rasa gelabah sangat, nanti korang akan salah tengok. So soalan ni dia suruh kita prepare statement of cost of good manufacture for the year ended 31 December 2021.
So, obviously jangan kita lupa dalam exam, ini semua markah tau. First of all, dia punya company punya nama. So, ini Wow Furniture. Maaf lah kalau tulisan buruk sikit. Kita ni anak doktor. SDM PhD. And then, ini dah satu markah dah. Ini satu markah. And then, statement of good soul. Statement of good manufacture, silap. Cost of good. Cost of good manufacture for the year ended. (2021). Walaupun benda ni nampak macam benda kecil-kecil lah, benda tak penting kan. Tapi benda ni lah akan yang membuatkan markah korang kena tarik tau. Sama ni yang membezakan sama ada korang dapat A solid ke, dapat A minus ke. Sebab benda ni kecil. Dia benda ni kecil, ramai orang kata pandang. Tapi benda ni sangatlah penting. Dalam korang punya, apa nama dia, untuk dapat markah lah. Sebab semua benda dalam ni carry markah. Wow Furniture, ini carry markah, ini carry markah. So, dalam COGM dulu, first kita akan buat apa? Kita akan tulis, obviously COGM is direct material campur dengan direct labor campur dengan material overhead. So first kita cari direct material dia berapa cost dia. So direct material, so memula direct material ni, sebab dia tak kasih direct berapa yang kita guna tau. So kita kena cari dulu. Kita kena cari berbanyak direct material yang kita ada, yang total semua kita ada untuk yang kita boleh guna untuk buat satu barang tu. Macam dalam kisah ni untuk buat satu perabot lah. So first kita cari dulu beginning raw material dia. So kita tengok beginning raw material ni nak 55,000. And then kita akan tambah dengan purchase of raw material ni. Dia punya step ni dia ibarat sama macam dalam cost of goods sold. Di mana kita akan cari semula inventory and then purchase of new inventory and then kita akan tolak dengan inventory akhir, baki akhir. So sama je step dia. So direct material first, beginning direct material. Kalau tak faham tanya je tau. Beginning direct material kita which is tadi 55,000. And then kita tambah, kita add purchases of direct material. Which is 198. And kita akan dapat, bila kita tambah 2 ni, kita akan dapat 253,000 which is the direct material available for use. So maksudnya dalam tempoh kewangan kita yang ini, direct material kita ada untuk buat perabot is banyak 253,000. And bila kita dah dapat ni, kita akan tolak dengan baki akhir. Kita akan tolak dengan ending direct material. Which is sebanyak 62,000. So, the total of kita akan dapat is
the total of direct material yang kita guna dalam production kita adalah sebanyak 191,100. 191,000. So inilah total direct material kita yang sebenar, which is direct material to use lah. Bukan, direct material use in production. Use in production. Dah dapat direct material, kita cari, obviously the next step is kita cari direct labor. So direct labor straightforward je, tak ada apa-apa perubahan. Biasanya direct labor satu je item dia, which is the amount of money tu sendirilah. So direct labor kita adalah sebanyak 101,000. Pada labor kita ialah step yang paling bukanlah susah tapi paling leceh sebab banyak number, orang obviously kita akan terlepas pandang, which is manufacturing overhead. Manufacturing overhead, yes. And sebelum aku terlupalah, ini tips aku daripada SPM dulu. Kalau korang buat tu baguslah, kalau korang tak buat, aku cadangkan korang buat. Which is setiap kali korang dah ambil satu number kan, contoh macam korang dah ambil satu number, macam tadi kan raw material kita dah ambil yang beginning dia, kau potong siap-siap, potong. Dah ambil, potong, ambil, potong, ambil, potong. Supaya korang tak terlepas pandang. So bila korang nak check balik semak, korang tengok, korang dah tahu mana satu korang dah ambil, mana satu nilai yang korang belum ambil lagi. Macam ni, kita dah ambil purchase of raw material, so direct labor. So ni tips aku lah. This is korang, bila korang dah masukkan satu number tu, korang potong siap-siap. Supaya nanti bila korang semak, korang tak payah nak tengok satu-satu. Korang just tengok, korang dah potong, maksudnya korang dah masukkan lah tu. Tapi jangan korang tercuai pula. Dah potong tapi tak tulis lagi. Itu satu, itu pun, itu boleh silap lah nanti. Tapi ni tips dia lah. Supaya bila korang nak semak, korang tak payah nak tengok satu-satu. Korang hanya semak, kalau dah potong maksudnya korang dah letak. Tapi kalau tak balance, itu korang kena check satu-satu balik lah, tengok balik nombor dia. Tapi COGM ni tak ada balance tak balance. COGM ni basically korang dapat satu number je. Ini untuk account lah, tips account. Basically korang potong ni number-number yang korang dah pakai. So kita gerak pada material overhead kita. First kita ada apa tadi? Kita tengok balik. Kita ada depreciation on factory machine. Atas sekali kan, depreciation on factory machine. So depreciation factory machine kita sebanyak 75,000. And then kita ada indirect labor. And then administrative expense tak payah letak, memang kena potong siap-siap. And then running expense. Running expense ni kita ambil yang ni Running expense kita 70,200. And kalau boleh kan, setiap calculation yang korang buat tu, masukkan dia sekali. Contoh macam tadi running expense kan. Oh wah. Macam tadi running expense. Macam mana kita dah dapat lah. Kita dah dapat lah 70,200. Jadi macam kita dapat tu, kita kena tunjuk jalan kerja dia, which is basically 108,000 darab dengan 65%. Ini penting sebab nak dapat markah, kita kena buat benda ni. And then, lepas kita punya rent expense tadi, kita ada insurance expense. Insurance expense kita silap, 68,000 darab dengan 70%. Which is 47,600.
expense. Berapa persen? 1,200 and then last sekali salary. Kan, silap. Ada satu lagi. Salary expense kita. Darab dengan terus. And then bila kita dah set salary expense, last sekali kita akan masukkan indirect overhead kita. Ini indirect overhead. Last sekali yang push kita. Overhead. Okay. Which is sebanyak 43,000. So dah dapat semua ni, macam biasa kita akan kirakan total. Which the total material overhead is RM382,600. And then dah dapat semua ni, tambahlah. Kita tambah-tambah direct material, tambah dengan direct labor, tambah dengan total material overhead kita tadi. So the total manufacturing cost kita is total manufacturing cost kita is 674,600. And then jangan lupa tambah dengan dia ada dua cara lah. Jangan lupa tambah ni. Beginning work in process dengan ending work in process. Beginning, apa aku kerja ni? Beginning work in process tolak dengan ending work in process. Dia ikut orang, ikut lecturer juga. Macam kalau Dr. Raudah, dia biasanya letak beginning work in process kat atas. Before korang cari direct material semua, korang letak dulu work in process first, korang letak work in process kat sini. Ataupun ada je lecturer ajar korang untuk letak duduk kat bawah supaya senang, korang tak terlepas pandang. Sebab kadang-kadang bila korang letak atas, bawah korang lupa letak. So kalau ikut korang mana yang korang rasa selesa. Tapi kalau korang tak nak terlupa, korang letak je duduk kat bawah supaya korang tak terlepas pandang lah. So begini work in process kita 94,000. And then tolak dengan ending kita which is banyak 87,000. And COGM kita ialah RM681,600. Ada soalan tak? Kalau tak ada kita gerak terus. So ni adalah untuk COGM. So COGM ni cadangan masa lah. Cadangan masa untuk korang buat time exam is actually around 15 to 20 minutes. Sebab dia soalan dia straightforward. Dia tak ada banyak calculation yang korang kena buat. Macam additional information. So aku cadangkan kalau korang nak buat, konsep timer dalam 15 ke 20 minit. And then try buat. Dapat tak korang buat dalam tempoh masa. Ini yang kita buat sama-sama pun dalam lebih kurang 20 minit ke, 20-25 minit. So try buat dalam 20 minit. Sebab insyaAllah kalau korang buat dalam 20 minit, korang sempat lah untuk siapkan untuk soalan-soalan lain. Ataupun nak semak balik soalan nanti. Okay, dah settle COGM. And then, kadang-kadang, kalau kita tengok soalan ni balik kan, dia kadang-kadang ada satu soalan tak ada kata yang COGM pun. And kadang-kadang kita pun akan terlepas pandang lah. Sebab kita pun jarang study ataupun jarang buat latihan untuk soalan-soalan macam ni. Contoh, state and briefly explain one type of period cost and product cost that could cut down in order business entities to sustain the COVID-19 pandemic. Ini biasanya soalan ni straightforward lah. Tapi kita kadang-kadang kita terlepas pandang pun tak tahu macam nak jawab sebab kita tak pernah buat latihan. So untuk soalan ni,
Jawapan dia is untuk sebab dia minta satu jenis untuk, period cost and product cost. So product cost ni direct material, which is jauh kita punya COGM. Period cost ni administrative expense yang lain-lain, ataupun macam factory overhead dan sebagainya lah. So macam still and briefly, one type of period cost kita boleh kasih selling expenses. Macam marketing, promotion, advertising expense boleh dikurangkan. So macam mana kita nak kurangkan? Kita buat online marketing. Online marketing kan tak perlukan apa-apa cost. Mungkin kena bayar harga internet lah, tapi tu je lah. And then B, satu lagi, with product cost ni kita boleh kurangkan manufacturing overhead kita. Macam contoh, utilities expense. Kita boleh kurangkan utilities expense sebab COVID kan. So kita boleh kurangkan kita punya utility termasuk air, bil api dan sebagainya. So kita boleh kurangkan kita punya kegunaan bil api kita. So tu untuk jawab soalan macam ni lah. So untuk soalan COGM ni 8 markah ni, untuk dapat markah full, sebab untuk dapat markah full kan, dia punya marking dia, kalau ikut skema markah dia macam ni. Beginning raw material 0.5, purchases 0.5, ini pun lepas tu raw material, and then ending kita. Lepas tu kita punya direct material use ni kita tak dapat nilai, tak dapat markah sebab basically tambah semua benda ni je. Lepas tu ni lagi 0.5 markah, and MOH kita semua. Tu 2, tak. Yang ni ada 2 sebab kita nak kira. Tak. And then semua ciri kita, and lastly beginning and ending kita. InsyaAllah recording ada ke tak? InsyaAllah ada, itu Richard yang rekodkan. Terima kasih Richard. Richard akan share recording tu nanti sebab dia yang rekodkan. Dan share di sini. Yes. Tu je lah. So ada berapa soalan nak untuk COGM ni? Sebab masa kita pun tak banyak. So ini jawapan yang aku buat, tapi akan ada jawapan yang proper punya, yang lawa punya. Kau boleh tengok cara marking dia sendiri. So ini untuk COGM. Next, sebab masa tak banyak sangat kan. Sebab Google Meet kita pun ada lagi baki. Dalam 22 minit, kita akan terus gerak kepada POHR. Satu latihan POHR, satu latihan COGM kita akan buat pada hari ini. So, kejap nak kena. Kejap. So, before kita gerak kepada POHR, ada soalan nak yang COGM yang korang confuse ke macam mana ke? Yang mungkin korang nak tanya apa-apa, open table. Tiba open table. Open table. Open apa-apa kau nak tanya. Just tanya lah. Tak payah buka mic pun. Antara aku nak pilih soalan jap yang sesuai untuk kita jawab PHR. Soalan B tadi dia tanya macam mana nak kurangkan cost period kena buat apa. So bila tanya kurangkan cost period tu, cost period ni apa? Cost period ni adalah cost yang dalam COGS. Macam contoh administrative expense dan sebagainya. So dalam soalan ni, period cost ni contoh macam marketing, selling expense. Dia dua, period cost dua, administrative expense dengan selling expense. Ingat dua tu. So apa macam ni kita kurangkan? Contoh macam dalam selling expense kita ada apa? Kita ada marketing, advertising expense. So advertising expense ni, macam mana kita nak kurangkan advertising expense tu? Dulu kita sebar guna risalah-risalah. Guna risalah kertas kan. So bila guna kertas tu, ada kos mahal. Sebab nak kena print, lepas tu nak beli kertasnya lagi. So cara kita nak kurangkan is, kita gerak kepada online platform. Contoh tu promote kat IG. Itu contoh jawapan lah untuk kita jawab soalan B tu. So untuk POHR, Yep.
Sekejap Soalan mana yang nak ambil? Okay. Buka soalan yang ni. Sana. Buka soalan yang kita. Okay. Korang buka soalan yang ni. Ni example part 1, part 2, part 3 ni. So, kita akan buat soalan yang tak terlalu berkata-kata lah. Tak banyak ayat sangat. So, kita buat soalan ni. Nizam Manufacturing. So, untuk POHR ni apa tu POHR? POHR ni is basically predetermined overhead rate. So, ada company dalam MA, ada company dia akan terus kira. Dia macam ibarat korang bayar cukai cukai kan kalau korang tahulah. Untuk bayar cukai pendapatan ni, dia ada dua cara. Sama ada korang tolak sikit-sikit daripada gaji korang ataupun korang ataupun korang calculate lepas tu baru bayar. So PHR ni ibarat macam korang bayar sikit-sikit sebulan, bayar sikit-sikit ikut bulan. Sebab nanti contoh macam korang kena bayar cukai, tak setiap bulan korang bayar cukai lebih kurang dalam RM100. So RM100 tu korang dapat 12 bulan, korang dapat 12,000. Dapat 12,000 pula. Korang dapat silap 1,200. So dari 1,200 yang korang dapat tu, dia adalah POHR. 1,200 tu korang dah bayar. Tapi bila korang check, tiba-tiba korang kena bayar extra lagi RM600. RM600 tu lah maksudnya kita sekarang under applied. PHR kita terkurang. Jadi ibarat macam tu lah PHR ni kita agak-agak dulu berapa cost expense kita. Berapa spend MOH kita lah. So dia macam tu je lah PHR dia tak ada banyak sangat pun. PHR is basically berapa banyak korang jangka ataupun korang expect cost dia. So soalan first, Nizam Manufacturing kita kena tahu dulu. Sekejap. Ya senang kenapa sekejap. Maaf, akak tanya something tadi. Okay. So untuk POHR, kita kena ingat formula dia. Oops, kalau merah tak nice. Which basically, sebab POHR ni ada banyak. Ada direct labor, ada atas machine hour. So antaranya, kita minta POHR ni tak minta pun POHR apa. Tapi yang dikasih hanyalah dalam machine hour. So first, kita kira dulu POHR kita which adalah ni MOH kita bahagi dengan machine hour. So MOH kita tadi berapa? 72,000 bahagi dengan 80,000. And korang akan dapat potong. Korang akan dapat RM 90 sen. So basically untuk buat satu jam machine hour tu,
kita guna the cost of the overhead is basically 90 sen. So sekarang dah dapat POSI kita, dia minta pula calculate the amount of overhead that was overapplied or underapplied. So kita dah dapat nilai untuk kita expect, which is ni. Sekarang dia kasih pula the actual machine hour dengan actual overhead cost kita. So sekarang kita tengok. So kita cari balik POHR baru dia ataupun POHR sepatutnya actual POHR, which is kita ikut balik formula tadi. Overhead cost kita adalah 71,000 bahagi dengan 84,000. Yang kita akan dapat, silap. Ya Allah, silap. Maaf. Silap. Kan korang, aku silap kira. Kan korang dah dapat kan tadi kan, korang agak-agak berapa PHR tadi kan. So bila korang dah dapat ni, korang darab je dengan berapa hour yang total actual hour dia. So RS 90 sen ni, 90 sen. Korang darab dengan, tadi berapa, actual hour dia is sebanyak 84,000. So kita akan dapat RS sebanyak 75,600. So sekarang 75,600 ni kita underapplied, kita overapply kan underapplied. So sebab actual dia terlebih. So kita tolak lah actual PHR kita. Actual tolak PHR. So ada 75,600. Tolak dengan 71,000. So kita dapat is RM 4,600. Which is kita overapply lah. Sebab in the end, kita lalas, the total is 40. In the end total 75,600. Tapi sepatutnya kita dapat total 75,600. Tapi yang lalas material overhead cost yang sebenar ialah sebanyak 71,000. So kita terlebih. Macam ibarat macam korang beli benda RM15. Korang beli benda harga RM10, tapi korang bayar RM15. So RM5 tu korang terlebih bayar. So ini benda yang sama lah. So itu untuk soalan ni. And then lagi satu soalan lagi before kita habiskan kelas pada hari ni, ataupun nak tanya soalan lah. Which is ni soalan maju kop. So untuk maju kop ni, dia sama tak? Macam tadi aku cakap PHR ni ada banyak. Ada atas machine hour. Macam ni korang boleh nampak. Kita ada machine hour. Kita ada direct labor. Lepas tu kita kena cari based on production unit. And then kita juga ada direct labor cost and direct material cost. So kita klik lah satu-satu. So untuk machine hour is, aku tulis MH je lah. Machine hour is, tadi atasnya berapa? Material overhead kita 600,000. So 600,000 korang bahagi dengan machine hour kita ada, which adalah sebanyak 200,000 hour. So dia adalah RM RM3 per hour. Faham tak? Betul lah. Korang just masukkan je nilai dia straightforward. Satu. Jangan salah kira je lah. And then bila dia suruh cari actual tu, yang nilai korang dapat ni, korang darabkan dengan berapa total actual hour dia. So ni untuk machine hour. Kalau direct labor hour pula, DLH. So 600,000 bahagi dengan 100,000. So dapatlah RM RM6 per hour. Dia kadang-kadang benda ni mungkin nampak leceh, macam per hour ni. Tapi kau jangan terlupa nak tulis. Sebab kadang ada lecturer yang dia strict. Macam benda ni kalau tak ada, dia tolak markah. Dia macam time zaman sekolah dulu lah, kalau kita ambil subjek MAT kan. Tak letak meter kg ke, letak kg ke, letak gram ke, kalau salah letak, kena tolak markah. So benda yang sama. Apa-apa pun kau just account ni be cautious, ambil jalan selamat. Kalau tak RM RM1 per hour,
per hour, per unit dan sebagainya lah. So untuk POHR pula, kalau untuk production unit PU, which is tadi MOH kita 100,000 bahagi dengan bahagi dengan 80,000. So the cost for per unit POHR kita adalah sebanyak RM7.50 per unit. So satu unit nak buat produk tu adalah dia menyebabkan kos sebanyak RM7.50. Macam itulah kefahaman mudah dia. Then direct labor cost, which is basically 600,000 korang bahagi dengan direct labor cost je, which is 650,000. 650,000 dan korang darab 100%. So dapatlah 92.31%. Yang last sekali direct material. Ni pun sama gak, direct material cost. Cara calculation dia sama. Direct material cost, which is 600,000. Korang bahagi dengan direct material cost tu 450,000. And then korang darab dengan 100%. So dapat 133.33%. So ni PHR yang ada dalam MA. First atas machine hour. So tu dapat machine hour, MOH bahagi dengan total hour. Kalau direct labor hour pula, MOH bahagi dengan direct labor hour. Kalau untuk production unit, korang akan ambil nilai MOH bahagi dengan berapa unit korang produce. And untuk direct labor dengan direct material cost, dia dulu cara calculation dia sama. Material overhead bahagi dengan berapa cost dia and then korang darab 100%. And kau akan dapat PHR dia lah. So last sekali soalan, obviously bila kita ada PHR, mesti ada soalan overapplied atau underapplied. So dia suruh cari if the actual labor cost is 450,000 and the actual material overhead cost is 550. Calculate the applied overhead cost on the basis of direct labor cost and state whether it overapplied or underapplied. So the actual labor cost is 450,000. So 450,000 tu, MOH ni kau jangan pandang sangat, tak perlu pun, dia gangguan dia. So 450,000 kau darab dengan, so dia based on direct labor cost kan. So kau guna PHR tadi yang kau dah dapat tu, which is 92.31. Dan korang akan dapat, ya Allah teruk je tulisan. Korang akan dapat sebanyak RM 415,395. So the total actual cost is 590,000. Tetapi yang kita estimate adalah hanya sebanyak 415 je. So actual 550,000 kan. So tadi kita ambil PHR kita yang kita dapat, nilai yang kita dah dapat tadi 415,395. Kita tolak dengan actual je, which is sebanyak 550,000. So kita akan dapat negatif ataupun kurungan lah. Kalau dalam account kita guna kurungan. 134,605 minit pula, sorry. RM605. So sekarang kita underapplied sebab the total MOH kita adalah sebanyak 550,000. Tapi kita estimate adalah hanya sebanyak 415. So kita tak cukup 100 lebih. So tu je lah untuk PHR. So PHR ni, dia punya konsep dia, first, mesti dia akan tanya PHR. Itu korang cari lah sama ada based on direct material ke apa ke. Tapi korang kena ingat formula dia. And then lastly, lepas kita cari PHR, dia mesti akan suruh kita cari sama ada kita overapplied atau underapplied soalan tu. PHR tu. So tu je lah untuk soalan kali ni. Untuk kelas pada hari ni sebab masing-masing pun ada hal masing-masing. And Google Meet pun tinggal 5 minit je nak habis. So before aku tutup ni, korang ada apa-apa soalan tak? Kau nak tanya? Just
sebarang kemusykilan dan sebagainya lah. Tak ada, insyaAllah tak ada apa-apa kot. Baik, sama-sama. Baik, itu je kot untuk kelas kita pada hari ni. So, terima kasih geng. Selamat maju jaya. No props. Bye-bye guys. No props. Alright. Selamat Hari Raya guys.